Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sekarang berada di Mina. Ini dia dan situ tempat melontar. Melontar jamrah di antara ibadat haji, wajib haji, iaitu melontar jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah aqabah. Ula maknanya jamrah yang pertama, wusta jamrah pertengahan, dan jamrah aqabah, nama tempat tu Aqabah. Hari tu kita daripada melawat naik bas sebelah sana, kita dapat kemah yang pertama kan. Tu jamrah ula kita di sebelah sana. Sekarang kita daripada sebelah sini, kalau kita nampak kemah yang pertama tu yang putih sana tu, itu jamrah Aqabah, jamrah yang ketiga. Kalau bas kita dulu sebelah ujung sana nampak jamrah yang pertama. Jadi daripada kedua-dua ni kita tak nampak jamrah tengah-tengah. Dan kita berada di Mina mengikut istilah ulama. Mina ni di antara dua bukit, baina jabalain, bukit sana dengan bukit ini. Jadi di antara dua bukit ni lah yang dinamakan Mina. Tapi selepas Mina menjadi padat, jadi diluaskan Mina, seperti mana kata Nabi, Mina ni seperti rahim ibu. Lagi besar anak, lagi dia namanya rahim. Jadi Mina ni lagi penduduk atau bukan penduduk, ada penduduk kat sini, lagi ramai jemaah haji, maka selagi mana jemaah haji itu berada, itulah Mina. Jadi dia tidak ada sempadan yang khusus. Jadi orang Malaysia ditempatkan di belakang bukit ni, namanya Muaisim yang kita tengok itu. Lepas kita lepas terowong, ada kat sana. Kemudian kalau terus sana sampai Muzdalifah. Muzdalifah pun sekarang dibina kemah, walaupun sempadan Mina melebihi sempadan Mina. Mana sempadan Mina? Kalau kita tengok atas bukit tu, Mina starts here. Jadi Mina, kawasan ni bukan Mina, tapi dia adalah jalan menuju ke Mekah. Jadi Mina bermula daripada Aqabah, kemah yang putih yang belakang tu. Jadi sempadan Mina ni melalui lebih kurang jamrah Aqabah, kemudian ke arah Muzdalifah. Itu kawasan Mina. Jadi sini, pemandangan sini memang ramai orang masih musim haji, tapi pemandangan mereka yang akan balik ke Mekah waktu siang, waktu malam datang balik, penuh suasana jemaah haji. Sejak 10 tahun yang lalu tak boleh diduduki ataupun dijadikan tempat bermalam dekat sini. Biasanya orang akan bermalam sebentar ataupun bersiang. Bila masuk waktu malam, mereka akan masuk sempadan sana. Duduk cukup 5 jam, kemudian mereka akan keluar balik. Jadi pemandangan tu ada orang tinggal sini sementara. Tapi sebelum 10 tahun yang lepas, meriahnya sini semua kemah macam camping. Macam camping kat Malaysia, kemah tu yang warna merah, kuning, hijau, boleh warna-warni, sini kemah saja. Jadi orang nak jalan pun susah. Sebab apa? Celah-celah orang yang ramai, ada jual teh lah, jual kuih lah, apa semua kan. Tapi masalahnya adalah bila berlaku stampede. Bila orang lari, akhirnya berkejar, orang takut apa jadi tu, berpijak-pijak, ada yang mati. Jadi stampede banyak berlaku kat sini di zaman 10 tahun sebelum. Tapi sekarang dah tak boleh. Semua jalan kaki, berhenti pun tak boleh. Jadi dia baiki sistem. Melontar daripada sana, jalan toleh belakang pun tak boleh. Semua polis berada sini, semua straight. Jadi tak ada lagi dah stampede. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan berkelah kat sini. Jadi itu perkembangan ibadat haji lah. Tempat melontar pun dulu ni zaman 90-an hanya setingkat atas dengan bawah aja. Jadi akan berlaku stampede banyak, setiap tahun memang ada orang meninggal lah. Tapi sekarang dia buat 5 tingkat. Jadi dah tak ada stampede lagi dah. Manusia berbeza. Lift ada, eskalator. Lift ada, eskalator ada, tangga pun ada. Kemudian kemah-kemah semua sebelah sana. Sebab sana kawasan Mina ni bukan kawasan Mina. Jadi kalau orang Malaysia datang daripada sini, jalan tiba-tiba tingkat 4 contohnya. Orang daripada sana jalan Nabi Muhammad tiba tingkat 3. So dia dah buat sistem dah. Daripada lain tempat, lain tingkat. Daripada tempat, lain tingkat. Jadi dah tak ada stampede, kemalangan semua dah tak ada. Alhamdulillah keadaan semakin baik.
Sekarang kita berada di Bai'ah Aqabah, di Masjid Bai'ah Aqabah, tempat berlakunya perjanjian Aqabah. Ya. Yang dua. Yang satu tak tahu di mana, tapi rasanya lebih kurang di sini juga. Sebab perjanjian ni perjanjian yang sangat rahsia, perjanjian untuk menubuhkan negara di Madinah. Jadi pergi Taif pun orang Mekah marah, apatah lagi nak pergi Madinah. Jadi perjanjian ni perjanjian yang sangat rahsia. Nabi kata kita jumpa waktu yang ketika mana orang semua tengah tidur. Jadi dan Nabi kata jangan, siapa yang tak bangun sendiri jangan kejut. Bangun sebab kita nak jumpa Nabi. Tak boleh. Sebab apa? Rombongan daripada Madinah hanya 75 orang saja Islam, yang lain tu kafir. Jadi mereka tinggal satu kemah, sempit begitu. Mereka orang Islam tidur dengan kafir sebelah, orang Islam dengan kafir sebelah. Jadi kalau kejut, orang sebelah akan dengar. Jadi Nabi kata bangun, semua bangun sendiri. Siapa yang tidur jangan kejut. Jadi alhamdulillah datanglah 75 orang. Yang orang Madinah telah pun Islam 2 tahun sebelum tu. Sebelum Bai'ah Aqabah yang kedua, Bai'ah Aqabah yang pertama. Sebelum Bai'ah Aqabah yang pertama, 6 orang masuk Islam. Dekat sini juga, dekat Aqabah juga. Nabi jumpa kat mana-mana, Allah takdirkan. Setelah Nabi berusaha masuk ke kemah-kemah yang banyak ni, nak cari siapa yang nak tolong dakwah dia, tak ada orang yang terima. Allah takdirkan Nabi jumpa dengan 6 orang Madinah. Itu kisah dia kan. Kemudian bila jumpa 6 orang ini, mereka balik ke Madinah, mereka Islamkan keluarga mereka, saudara mereka. Tahun berikutnya berjumpa di Aqabah juga, perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian ini tidak ada perang. Perjanjian untuk taat pada Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Sebab itu dinamakan Bai'ah An-Nisa, perjanjian wanita, walaupun lelaki, tapi sebab tidak ada jihad. Kemudian bilangan di Madinah makin ramai. Mungkin saya jangkakan dah 1000 lah. Di Mekah masa tu orang Islam baru 250 setelah 13 tahun. Tiba di Madinah dah 1000. Dan mereka kata sampai bila kita nak berada di Madinah syok-syok, Nabi di Mekah ditindas. Jadi jom kita ajak tahun ni Nabi berhijrah. Jadi mereka pesan pada rombongan haji, jumpa Nabi, ajak pindah terus. Lalu mereka jumpa Rasulullah, mereka kata, ya Rasulullah kita hijrah lah. Nabi kata kalau nak hijrah, kita jumpa dekat Aqabah, buat perjanjian dulu. Nabi nak bagi confident, nak bagi mereka bersungguh. Dan Nabi juga terjamin selamat. Sebab apa kalau hijrah, kemudian orang Mekah kontak orang Madinah, kami nak Muhammad. Macam mana, nak serah tak Muhammad? Kalau lah tak nak serah, kami orang Madinah kami nak jaga Nabi. Dia boleh kontak kuasa besar Rom dan Parsi. Rom dan Parsi boleh kontak Madinah, kau nak serah tak Muhammad? Kalau tak kami serah. Jadi mereka akan serah. Jadi benda ni benda yang sangat bahaya. Jadi bila sebelum perjanjian malam tu, Nabi datang dengan bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas dengan Abu Talib, dengan saudara mara dia yang lain, semuanya menteri-menteri, seolah-olah menteri di Mekah. Sebab atuk dia Abdul Muttalib tu adalah ketua Mekah. Jadi anak-anak kepada Abu Talib ni, Abbas ke Abu Talib dan sebagainya, mereka ni pembesar-pembesar. Jadi Abbas datang bersama dengan Nabi, dengan orang Madinah 75 orang bangun daripada tidur, bertemu di masjid ini. Dulu tak ada masjid ya. Dulu. Tapi macam mana tempat ni jadi rahsia? Terbuka aja. Siapa yang datang tahun 90-an dia tak macam ni. Siapa yang datang 90-an, orang yang lepas melontar jalan kaki sana, dia tak nampak ni. Bukit ni bersambung sampailah di belakang bukit, di belakang masjid tu. Maknanya masjid ni tempat orang tak tahu. Saya sempat lagi tahun 90-an dulu, orang semua sibuk ibadat haji, balik daripada melontar ke Mekah, jalan sana. Jalan ujung sana. Manakala yang masjid ni adalah tanah lapang dan ada masjid dibuat kemudian dan ditutup oleh anak bukit. Ada anak bukit macam tu. Jadi hanya musim haji sibuk pun, siapa yang jalan kaki pergi tengok anak bukit, tak ada orang pun di situ. Dan ada masjid yang terbiar. Ni masjid ni dulu ni terbiar lah, sebagai sejarah je. Tapi hari ni dah dibuat baru,
Seolah-olah nampak dia masjid ni di tengah-tengah. Dulu ni di belakang anak bukit. Yang orang tak kisah pun. Jadi di situlah mereka jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bapa Abbas dulu berucap. Abbas ni bapa saudara, dia nak jaga anak saudara dia. Takut diolok-olokkan. Jadi Abbas kata, aku dengar kau semua nak berbincang dengan anak saudara aku, nak berhijrah Madinah. Betul ke? Mereka kata betul. Abbas kata, dengar baik-baik. Kalau kamu bawa anak saudara aku baik pergi Madinah, kemudian kamu nak olok-olokkan dia, esok kamu akan diugut, ditangkap dan sebagainya, diancam untuk serahkan Muhammad, dan kamu serah, maka kamu nak olok-olokkan dia, baik kamu jangan buat. Ada ramai lagi bapa-bapa saudaranya di sini yang boleh jaga dia. Macam tu kata Abbas. Sebab Nabi kat sini ada kabilah. Zaman dulu kabilah mempertahankan kabilah. Kalau pergi Madinah dia tak tersingkap, tak ada kabilah dan sebagainya. Hanya bergantung kepada mereka, dan mereka menjaga Nabi sebagai akidah Islam. Jadi akidah Islam masih baru, belum tentu sekuat kabilah nak jaga Nabi. Jadi Abbas kata, kalau kamu nak olok-olok, baik tak payah, bapa saudara dia boleh jaga. Tapi kalau kamu serius, bincang sekarang. Macam itulah orang Madinah kata, kami serius. Jadi Abbas pun serahkan Nabi bincang dengan sahabat-sahabat dia. Sahabat yang Nabi tak pernah tengok, kan? Mereka dekat sana, Nabi kat sini. Jadi yang ikat hanya akidah je. Fikrah dan akidah sahaja. Lalu mereka kata kat Nabi, ya Rasulullah, baik hijrah tempat kami, letaklah syarat apa pun, InsyaAllah kami fikirkan, kami bincang. Nabi kata, antamna'uni idza qadimtu ilaikum kama tamna'ani sa'akum wa zuriyatakum. Syarat aku, kalau aku hijrah tempat kamu, kamu jaga aku seperti jaga anak isteri kamu. Maknanya kalau Mekah minta Muhammad nak serah, macam serah anak isteri. Kalau kuasa besar Rom dan Parsi kontak, serahkan Muhammad kepada kami, macam serah isteri, macam serah anak. Macam mana? Itulah syarat aku. Jadi mereka pun berbincang sama mereka sebelum mereka nak bersetuju dengan perjanjian ini. Mereka bincang, maknanya kita akan pertahankan Muhammad. Dan mereka perang ni, orang Arab dah biasa perang, cuma mereka dah tahu sebesar mana perang nak pertahankan Nabi. Jadi seorang kata, antum tubayyuna ala harbi ahmar wa asfar. Sebenarnya kita ni nak berjanji dengan Rasulullah, nak lawan orang merah dan kuning. Maknanya bukan lawan Quraisy je. Quraisy tak ada masalah, kita boleh lawan. Tapi kita lawan orang merah dan kuning ni maksud dia apa? Orang merah macam Mak Saleh, orang Rom. Kuning ni macam orang Cina atau orang Parsi. Kita ni nak lawan dunia, kau faham tak ni? Kata orang Madinah. Lawan dunia. Habis tu, kalau zaman dulu, kalau sebarang perjanjian nak bergabung untuk berperang, mereka akan bincang sama berapa persen dapat antara rampasan perang. Deal, business deal. Itu zaman-zaman jahiliah. Baik, kalau macam ni kita bincang dengan Rasulullah, kalau kita pertahankan, kita dapat apa? Lalu mereka berkumpul balik, ya Rasulullah, macam ni lah. Baik, kalau kami mempertahankan kamu seperti mempertahankan anak dan isteri kami dapat apa? Deal dia. Nabi kata, lakumul jannah. Kau orang dapat syurga. Macam mana kalau dapat syurga? Bisnes Amway, Syakli, kalau tolong, dapat syurga. Setuju tak? Kerja penat-penat, dapat syurga. Orang zaman sekarang, kalau dapat syurga, apa dia jawab? Ya dah tahu lah syurga, takkan syurga aja kan? Takkan syurga aja. Tapi orang dah beriman ni, mereka ingat dapat 20%, 30% atau 50-50. Tiba-tiba dapat syurga yang kekal abadi, yang seluas langit dan bumi. Jadi mereka terkejut. Ini luar biasa. Perang tak ada masalah, kita mati ke, kita apa, tapi kita dapat syurga. Terus mereka pegang tangan Nabi. Sebelum Nabi tukar perjanjian tu. Daripada syurga ke 50% ke apa kan. Nabi kata syurga, terus mereka pegang, mereka kata rabihal bai' la nuqil wa la nastaqil. Ini bisnes yang sangat beruntung. Rabihal bai'. Bisnes yang sangat beruntung. La nuqil wa la nastaqil. Kami tak akan kurangkan, kami akan perform, kami akan capai. Wala nastaqil, kami tak akan minta diubah. Kami tak ubah. Kami tak akan minta lepas ni perjanjian ni diturunkan. Tak ada. Syurga kami nak.
terus pegang tangan. Oh, macam tu, Masya Allah. Ya. Selepas daripada perjanjian itulah barulah Nabi berhijrah. Hebat tak sahabat ni? Mana nak lawan Rom, Palestin, nak lawan Amerika, Rusia ke apa, tak ada hal. Tengok macam Hamas, dia tak kisah apa pun. Amerika ke belakang dia ke, Europe ke apa ke, ada terpampang di depan mata kita. Kisah tu dengan zaman sekarang. Baik, bila sebelum selesai perjanjian, bukan selesai perjumpaan, perjanjian dan termeteri, ya, ini benda sangat besar. Maknanya nak mempertahankan Nabi, nak pergi ke Madinah jadi sebuah negara. Ini di luar kebiasaan ataupun sesuatu yang tidak boleh ditolak ansur oleh syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis ni solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, tak ada masalah. Penjajah British ni pun dia jajah Malaya, kamu nak solat, puasa, zakat, haji, buatlah sampai hari ni pun tak apa. Tapi jangan menegakkan negara Islam. Yang menegakkan syariat dan undang-undang Islam. Itu adalah garis merah syaitan dan iblis. Jadi sahabat mereka solat, puasa, tak ada hal. Nak pergi haji, pergilah haji. Tapi nak menegakkan sebuah negara Madinah, ini mereka tak benarkan. Jadi apa yang berlaku, syaitan dan iblis sebelum ni mereka menggunakan Abu Jahal, Abu Sufyan untuk mengganggu dakwah Nabi. Kali ini dah di luar kawalan, Islam makin berjaya. Jadi syaitan sendiri muncul untuk membocorkan rahsia perjanjian ni. Jadi mereka bertempik di bukit ni. Suara syaitan berkumandang. Dia orang kemah semua dengar. Oi, Muhammad buat perjanjian dengan orang Madinah. Nak hijrah, nak tegakkan negara Islam sana. Apa dia punya skrip dia, wallahu alam. Tapi syaitan menggemparkan seluruh jemaah haji. Dengan mengatakan Muhammad dan jemaah haji Madinah membuat perjanjian. Lalu ramai orang tersedar. Jadi mereka dengar, apa ni, Muhammad buat perjanjian dengan orang Madinah. Jadi keesokannya, peristiwa ni berlaku malam kan, keesokannya Kementerian Haji Quraisy pergi cari rombongan haji Madinah. Dan ketua rombongan Abdullah bin Ubay. Bin Ubay ni orang ternama yang akhirnya jadi ketua munafik di Madinah kan. Tapi memang orang jadikan dia ketua di mana, rombongan haji pun dia ketua, di Madinah pun salah seorang ketua. Jadi Kementerian Haji jumpa Abdullah bin Ubay, kami dapat laporan kamu buat perjanjian dengan Muhammad. Abdullah bin Ubay kata, mana ada, aku tak tahu pun. Ada sekian. Tak ada, rombongan aku kalau buat apa-apa mesti aku tahu. Jadi tak ada. Kau jangan bising-bising. Tak ada. Jadi settle. Tapi masa bertempik tu, mana semua orang diminakan tu berapa ribu kan, sahabat dah keluar pedang lah. Seolah macam senjata lah, nak lawan lah. Sebab mereka dah janji nak pertahankan Nabi. Maknanya semangat setakat nak lawan semua jemaah haji kafir ni pun dia orang boleh lawan. Macam tu sekali. Dan di kalangan mereka ada dua wanita yang kita tahu tadi, Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Sama mempertahankan Nabi SAW. Jadi pengajarannya banyak di sini ya. Macam mana iman mereka kepada syurga, kemudian mereka sanggup lawan walaupun kuasa besar dunia. Dan hari ini disaksikan oleh Hamas, Brigade Qassam, berbanding orang Islam lain dengan ramai yang tak kisah, yang pengecut ramai ya. Jadi cukup setakat tu. Ada banyak lagi pengajaran sebab kita kena bertolak driver pun dah tunggu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.